Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam Besar, imam-imam dan semua pegawai masjid negara, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini, pagi Sabtu yang ceria, insya-Allah kita berada di akhir bulan Rajab, 29 Rajab 1442, bersamaan dengan 13 hari bulan Mac 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Anak Kunci Syurga. Kitab Anak Kunci Syurga, ataupun kalau bahasa Arab dipanggil Miftahul Jannah. Miftah Al-Jannah, maknanya kunci syurga itu bermula dengan syahadah, bermula dengan rukun iman, kemudian diikuti dengan at-taharah, salat, dan beberapa perkara yang rukun Islam yang lain, insya-Allah. Jadi para pelajar sekalian, sambungan kita pada kali ini kita masih lagi dalam bab taharah. Para jemaah sekalian tengok di akhir bab taharah, iaitu bab haid, muka surat 96. Kitab yang ni muka surat 96, bab haid. Adapun kitab Jawi yang lama, siapa dia ikut kita ni melalui kitab Jawi yang lama, yang asal dia tu muka surat 33. Muka surat 33. Jadi apa bezanya yang lama dengan baru? Tak ada beza, yang tu lama, yang ni baru, itu sajalah. Cuma dari sudut tulisannya ada ini bahasa Malaysia sikit, yang lama tu bahasa Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala. Kemudian dalam buku versi ini ada beberapa tambahan huraian. Ana jelaskan sedikit tentang hadis. Kalau Syekh bawa hadis tempat dia nak ambil syahid je, kita bawa penuh supaya para jemaah dapat memahami keseluruhan hadis itu, dan juga beberapa huraian kepada hukum yang kita akan bincangkan dalam kitab kita ini, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, itu mukaddimah kita kepada perbincangan. Sekarang ni kita masuk kepada tajuk kita di muka surat bab haid ni. Kita telah bincang perkara-perkara dalam siri yang lepas. Kita sudah bincang tentang perkara yang haram dengan sebab hadas kecil, kan? Sekarang ni kita sambung masalah haid, iaitu muka surat 96. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, bermula haid itu, ini bahasa dia menarik ni. Bermula haid itu iaitu darah yang keluar dengan sebab tabi'ah. Dengan sebab tabi'ah, dengan sebab proses semula jadi. Ya, tabi'ah tu maknanya proses semula jadi. Daripada sejauh-jauh rahim perempuan. Ataupun kita kata daripada bahagian dalam rahim perempuan, pada segala masa yang tertentu, iaitu keluar pada setiap kitaran masa yang tertentu. Maknanya haid ni dia ada masa dia. Bagi kaum muslimah, wanita, dia tahu bila ke waktu haid dia, bila ke masa keluarnya haid. Itu dia panggil benda tabi'i. Pernah satu masa dalam perjalanan haji, Nabi SAW tengok Sayyidah Aisyah menangis. Nabi kata, la'allaki nafisti, boleh jadi engkau ni sudah keluar haid. Qalat bala, kata Aisyah betul. Maka Nabi SAW beritahu, usahlah sedih,
Ini adalah satu ketetapan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan ke atas banat Adam. Anak-anak perempuan Bani Adam akan keluar haid, kecuali beberapa orang, jarang-jarang lah, di antara jarang orang yang tak ada haid. Anda dapat maklumat lah daripada orang-orang yang bertanya. Dia kata kalau wanita ni, anak perempuan ni langsung tak ada haid, kita kata macam mana? Kita kata itu luar biasa. Tapi berlaku perkara yang tersebut, itu semua adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka para pelajar sekalian, itu darah yang pertama. Dalam kitab kita ini, Syekh Abdul Qadir bawa kepada kita 3 kategori darah. Darah wanita maksudnya. Darah wanita ni ada 3 kategori. Yang pertama, haid. Haid ini iaitulah darah yang menjadi satu benda biasa, dia panggil tabi'i, benda yang biasa yang berlaku kepada anak-anak perempuan Bani Adam. Kalau yang tak ada haid tu pula dia panggil luar biasa. Baik, itu dari sudut definisi ta'rif. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa damul haid dam yu'raf. Darah haid itu darah yang dikenali. Dalam hadis yang saya baca tadi, Nabi kata hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Hawa. Nah, ini hadis ini daripada Bukhari. Hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Hawa. Haid ini adalah suatu perkara yang Allah tetapkan ke atas anak-anak perempuan Hawa. Hawa pun mari daripada Adam lah kan. Hadis dalam Bukhari, wa huwa sirrun fil injab wat tawalud wal hamal. Dan ini adalah rahsia seorang perempuan tu boleh melahirkan anak, boleh mengandung daripada haid yang berlaku itu, maknanya kitaran itu menunjukkan kesuburan. Baiklah, maka dalam perkara haid ni akan kita jumpa nanti beberapa perkara tatarattabu alaihi ahkam syar'iyyah kathirah. Akan berlaku beberapa hukum syarak yang banyak dalam masalah tahara, dalam masalah tawaf, dalam masalah qiraatul Quran, puasa, iktikaf, haji, buluh, wati, perceraian, dan beberapa perkara lagi yang kita cuba. Tuan Syekh kita ni rahimahullah, dia bawa ringkas je dalam ni, tapi kalau kita tengok kesempatan masa, insya-Allah kita cuba baca dalam beberapa masalah-masalah yang ada untuk melengkapkan kitab ini daripada kitab yang ada di tangan saya ini. Nama dia Kitab Al-Mu'tamad. Kitab Al-Mu'tamad ni bagus, kitab yang ditulis mengikut fiqh mazhab Syafi'i oleh seorang penulis yang semasa sekarang ini. Baik, para pelajar sekalian, itu yang pertama dalam kategori darah. Jadi darah ni ada 3 kategori. Yang pertama dia panggil darah haid, itu yang kita akan bincangkan secara orang panggil secara keseluruhannya dalam siri kita ini. Dan yang kedua, yang kedua dia panggil darah istihadah. Darah apa ni? Darah istihadah. Tengok dalam kitab kita tu, darah istihadah tu darah apa? Darah istihadah iaitu, saya suka juga baca yang ori dia ni, yang apa ni, yang asli dia punya bahasa. Dan istihadah iaitu darah penyakit yang keluar ia daripada urat yang mulutnya sehampir-hampir rahim. Itu bahasa Tuan Syekh kita rahimahullah. Kita kata istihadah pula ialah darah penyakit yang keluar daripada urat yang berada pada bahagian yang berhampiran dengan saluran rahim. Itu dia panggil darah istihadah. Maknanya, apa makna istihadah? Dia haid tu asal dia. Istihadah makna darah yang macam haid. Dia tempat keluar dia pun melalui lorong yang sama, tapi asal sumber tempat keluar itu di dalamnya berbeza sikit. Berbeza sikit kan. Maknanya yang haid ni keluar daripada bahagian dalam rahim, yang ni keluar daripada di luarnya. Itu yang disebut oleh para definisi para ulama. Cuma
Bab istihadah ni di antara bab yang kata orang membingungkan para wanita. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala selamatkan kita, keluarga kita, anak-anak perempuan kita daripada terkena penyakit. Sebab dia jadi kebingungan. Pagi ada, petang tak ada. Nak solat ke tidak? Dah tak ada solat contohnya. Dan berapa masa dia punya tempoh ada. Kita kata berbeza-beza keadaan orang istihadah. Pasal tu nama dia istihadah ni hukum yang berbeza daripada hukum haid. Tapi ada darah dia. Dia ada darah tapi hukum dia tak sama dengan hukum bagi orang yang haid. Kita pergi kepada kategori yang ketiga. Dan nifas. Nifas. Nifas ialah darah yang keluar daripada rahim selepas rahim menjadi kosong dari kandungan. Dalam bahasa dia kata, nifas iaitu darah yang keluar kemudian daripada kosong rahim daripada bunting. Daripada bunting. Maknanya rahim yang telah mengandung, yang ada dalamnya kandungan dia tu, ada baby dia, ada anak dia tu, maka apabila dia kosong, ketika itu sudah menjadi nifas. Baik. Para jemaah sekalian, depan kita ni sudah ada 3 kategori darah. Sudah ada 3 kategori darah. Yang pertama, darah haid. Darah haid ada hukumnya yang tersendiri, yang kita kata kita kena belajar dan kita kena tengok dari sudut suasana yang ada itu kan. Yang ada darah haid. Kemudian yang kedua dia panggil darah nifas, iaitu darah penyakit. Dalam kitab kita ini sangat ringkas. Tapi saya beri maklumatlah kepada para jemaah sekalian, beri tip, iaitu dalam kitab yang saya baca, nama dia Bahrul Mazi. Kitab Bahrul Mazi ini, Masya Allah, Syekh Abdul Rauf Al-Marbawi rahimahullah ta'ala, ni tokoh di antara tokoh Ma'al Hijrah yang terawal di negara Malaysia kita ni. Dia duduk lama di Mesir, kemudian dia bawa balik ke Malaysia, orang Lubuk Merbau di Perak ni. Kitab dia ni Bahrul Mazi, saya kata Masya Allah, Tabarakallah, sangat panjang, detail dia bincang tentang hukum istihadah. Hukum istihadah. Maka di sini oleh kerana kitab kita ni pendek, saya pun rasa nak pendekkan jugalah perbincangan. Untuk ilmu, menambah maklumat, saya syorkan kepada para pelajar, rujuk kepada kuliah kita di bawah tajuk Bahrul Mazi. Darah nifas, kita pergi pada kategori dulu. Mengikut fiqh mazhab Syafi'i, darah nifas ini bilakah berlaku? Tanda dia kata, darah yang keluar daripada rahim selepas rahim menjadi kosong dari kandungan. Selepas rahim menjadi kosong dari kandungan, artinya andai katalah contoh, seorang wanita ini telah mengandung 4 orang baby. Rezeki dia, kita nak kata macam mana kan, rezeki Allah Ta'ala beri pada seorang itu tak sama. Dia mengandung 4 orang anak. Maka pagi ni dia keluar seorang, kemudian keluar lagi seorang, 2. Lepas tu dia keluar lagi seorang, 3 orang keluar. Yang 4 tu delay sikit nak keluar, lambat sikit, contohlah. Maka kata di para ulama, dia masih lagi dalam keadaan nifas, masih lagi belum dianggap nifas, selagi tidak keluar keseluruhan semua sekali anak-anak yang sudah ada di dalam rahim. Bila keluar semua, barulah dikira nifas. Baru dikira nifas. Saya baca dalam penjelasan dalam kitab Al-Mu'tamad kan. Penjelasan dalam kitab Al-Mu'tamad kata, fa in kharajad dam qabla al-wilada lam yakum nifas. Andainya keluar darah sebelum keluar anak, itu bukan nifas. Ini perbahasan kita dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i. Wa in kharaja ma'al waladi, darah yang keluar bersama dengan anak, fala yu'tabaru nifas, belum lagi dikira nifas. Habis bila wahwa damu fasad wa istihadah tajibu fihi salah, wajib lagi salat walaupun ibu ni sudah berada di kata dalam labor room,
dalam tempat nak bersalin, kalau masuk waktu solat, dia kena solat lagi. 3 dah keluar anak tadi, belum lagi. Itu nak kata, fa'illam tatamakan, kalau dia tak boleh solat dalam keadaan sakit, dalam keadaan, keadaan terdesak dengan darah dengan apa, maka wajib qada'uha ba'da tuhri minan nifas, maka wajib dia kena qada setelah dia bersih daripada nifas. Baiklah, para pelajar sekalian, itu dari sudut darahnya. Dari sudut masa nifas, berapa lama? Ini kita akan bincang dalam bab masa tempoh. Tapi dalam kitab kita ni dia tak sebut, saya sebutlah. Mengikut dalam kitab fiqh kita ni, nifas ni satu masa yang sikit je. Maknanya keluar baby, alhamdulillah, kemudian keluar darah. Selepas daripada itu berhenti. Kita kata cukup, habislah tu. Sudahlah, tamatlah nifas dia. Dan dia boleh pergi lajak kepada kebiasaan wanita. Nifas ini akan berlaku selama mana? 60 hari. 60 hari nifas. Boleh pergi lagi tak? Dalam fiqh Syafi'i boleh pergi sampai 60 hari. Itu paling maksimal lah, 60 hari. Yang sederhananya 40. Baik. Andai kata seorang ibu ni lahir anak, tak tahulah dia makan jamu apa, tak, biasalah Muslim ibu-ibu yang nak bersalin ni macam-macam lah, mak dia sediakan jamu jamu ni, boleh jadi dia makan jamu banyak menyebabkan panas darah dia cepat keluar. 25 hari kering darah. Apa hukum dia? Ini kita kena ingat. 25 hari darahnya sudah kering, maka hukumnya taharah, dia sudah bersih. Dia kena mandi, dia kena salat. Kalau mari di bulan Ramadan, dia kena puasa. Walaupun tempoh berpantang, makan ikan kering, masih lagi 40 hari belum tamat, kita kata dia sudah tamat tempoh berehat daripada ibadat kerana melahirkan anak. Anda dapat maklumat, ini saya ambil perhatian para pelajar, para jemaah sekalian, minta ambil perhatian. Ada sebahagian daripada anak-anak kita ni, wanita Islam ni, dia duk kira, dia dengar orang cakap bahawa nifas itu 40 hari. Jadi dia tak pedulilah, walaupun dah tak ada darah, walaupun darah sudah kering, walaupun apa yang ada, yang penting dia tak akan solat. Sebab belum cukup 40 hari. Kita kata la hadha khata'. Ini adalah satu kesilapan. Apa yang silapnya? Bukan 40 hari yang diambil kira adanya darah. Selagi ada darah, dia boleh teruskan 40 hari. Dalam fiqh Syafi'i 60 hari. Dia punya maksima sampai 60 hari. Tapi kalau dia berhenti sebelum pada tu, ambillah tempoh. Maknanya dia dapat cuti short, dia punya cuti pendek lah dia, kan. Ialah kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Ada orang yang panjang, ada orang yang pendek. Cuma yang saya nak ulas sikit tadi, darah dalam kitab fiqh kita kata selagi apa? Selagi tak keluar anak, maka masih lagi nifas. Timbul lagi soalan, kita sudah berada di labor room, pecah ketuban dalam istilah perbidanan, maknanya dah keluar darah sekali dengan lendir, sekali dengan apa. Dalam fiqh Syafi'i kata belum dikira, belum muktabar lagi selagi tidak tak keluar semua anak. Tapi ada satu lagi pandangan, elok jugalah kita beri pandangan ini supaya kita tenang. Ada sebahagian ulama, contohnya dari kalangan ulama Hambali contoh, mengatakan bahawa darah yang keluar bersama dengan kelahiran, mungkin dalam masa 1 hari, itu sudah dikira diilhaq dengan darah nifas. Sudah dimasukkan dalam kategori darah nifas, maka wanita ini sudah kena tinggal solat. Cuma bagaimana kita nak taufik di antara pandangan itu, bagi saya lah, ibu-ibu yang bersalin, yang bakal nak bersalin ni boleh belajar dan boleh maklumkan kepada keluarga kita bahawa kita pegang pandangan yang mengatakan boleh dah tinggal, jangan rasa susah hati, nak paksa juga nak solat, sebab ada khilaf di situ. Tapi seeloknya
solat zuhur ke asar yang kita tak sempat, belum lagi keluar baby, tapi kita dah, orang panggil talq, dah keluar darah tadi, sebaiknya kita pegang dengan mazhab kita ni, kita qada balik. Itu dia panggil penyelesaian yang sangat harmoni. Maknanya di saat kita darurat itu, kita pegang, ulama mengatakan boleh tinggal solat, tapi untuk menyelesaikan masalah kita ambil balik yang kedua. Sebab dia pun bukan lama, mungkin dalam 2-3 solat je, 2-3 waktu solat, maknanya masih di dalam kemampuan kita, insya-Allah masih di dalam kemampuan. Tapi kalau terlalu banyak, macam waktu nifas seluruhnya 40 hari nak qada balik, waktu haid 10 hari, maka ini membebankan. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak perintahkan anak-anak perempuan Hawa ini supaya qada balik salat. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla di atas perundangan syariat yang sangat sangat anjal, yang sangat baik, yang sangat rahmat kepada hamba-hamba anak-anak perempuan banati Adam. Kita kata alhamdulillah. Baik. Jelas tiga kategori darah. Haid, sebut baik. Haid. Ada setengah orang kampung dia kata haid, darah haid. Jadi orang dengar pun pelik, haid ni apa benda? Kan? Haid, istihadah. Yang ketiga nifas. Haid, istihadah, nifas. Tengok kitab. Kita pergi kepada perbincangan had minima umur wanita. Had minima maknanya umur yang paling awal boleh mari haid, umur berapa? Itu penting juga tu kita nak kira. Sekurang-kurang umur perempuan yang haid 9 tahun. Dalam kitab ini kata, dalam kitab kita ni, had minima umur wanita perempuan yang boleh datang haid, iaitulah umur 9 tahun. Dia ambil kat mana ni? Adalah riwayat menyebutkan perempuan 9 tahun ni dia sudah dikira perempuan, dan kebanyakannya dia panggil dalam masalah haid, masalah darah-darah ni, dia lebih kepada istiqra', lebih kepada analisa. Istiqra' ni kita kata analisa perkara yang terjadi. Maka para ulama membuat kesimpulan bahawa haid itu boleh terjadi ketika umur dia berapa? Umur dia 9 tahun. Umur dia 9 tahun, dia sudah boleh mari haid. Kata-kata ini di antara perkara yang patut diketahuilah oleh anak-anak perempuan kita, ibu dan bapaknya sekali. Ini ada setengah masyarakat ni lah, bila kita masuk bab haid, ada yang bisik, dia kata, "Ustaz, ini kerja wanita ni." Saya cakap, "Tuan, waktu anak mengajar kitab Mestikah Hadis dulu, sampai dalam bab ni, dalam Mestikah Hadis ni panjang sekali bab haid dengan istihadah dengan nifas. Jadi kita buat test lah kepada para pelajar, tuan-tuan yang laki-laki belajar ni, kita nak teruskan bab ini ataupun tak perlu?" Ada sebahagian kata, "Oh, tak perlu Ustaz, ini kerja untuk urusan wanita ni, biar dia orang lah belajar." Saya kata, "Pak Cik, jangan sedak cakap. Kalau kita pergi kejut anak kita, kakak, bangunlah solat subuh. Abah, saya cuti lah, Abah." Kita kena tanya dia, dah berapa hari? Dia kata 3 hari. Kita pun rimat, tanda 3 hari sudah. Hari yang ke-10 kita datang lagi, "Kakak, bangun solat subuh, cuti." Berapa dah? 10 hari. Hari yang ke-16 kita datang lagi, "Kakak, solat subuh, cuti." Bagi sebiji. Sebab mengikut undang-undang yang kita belajar ni, tengok ni, paling maksima haid 15 hari. 15 hari, 15 malam. Jadi kalau anak kita hari 16 masih cuti lagi, kita kata mu kelentong aku. Ini pentingnya bapa mempelajari hukum ini. Ini dia panggil ilmu fardu ain, kita kena belajar. Ibu dia lagi lah kena belajar, sebab dia sendiri yang menghadapi masalah, dan dia juga kena didik anak-anak dia supaya faham. Maka anak perempuan yang berumur 9 tahun sudah boleh, itu dia panggil yang sekurang-kurang umur wanita, yang paling awal
iaitulah umur 9 tahun. Dan sekurang-kurang masa haid itu sehari semalam. Tandalah mana yang paling minima bagi tempoh kitaran haid pula, hak minimanya ialah sehari semalam. Maknanya dalam masa 24 jam keluar darah. Artinya kalau darah tu keluar sekejap, sikit je, pagi ni ada, lepas tu langsung tak ada, maka itu tidak diambil kira. Jadi kita kena letak 1 hari 1 malam. Maknanya daripada pagi ni sampai besok, barulah dikira itu darah haid. Baik, kita pergi kepada dan sebanyak-banyaknya, maknanya paling maksima 15 hari 15 malam. Itu paling banyak haid, 15 hari 15 malam. Kita kena, Allahumma salli ala Muhammad, kita kena tempoh yang paling lama, 15 hari malam, iaitu sama tempoh minima waktu suci di antara 2 haid. Ini kita main matematik sikit. Sebulan, 1 bulan 30 hari, yang biasalah kan, ada 29, ada 30, dia panggil bulan qamari. Bulan qamari makna bulan hijri. Kalau bulan syamsi, bulan masihi, ada 31, ada 29 dan ada 28. Kan, beberapa tahun ada 28. Maka kita ambil yang biasanya 30 hari. 30 hari, maksima haid 15 hari. Bermakna separuh lagi tu taharah, waktu suci. Maknanya waktu haid 30 hari, 15 hari, waktu suci juga 15 hari. Itu dia panggil tempoh minima waktu suci antara 2 haid, 15 hari. Baik, kalau orang ni tak langsung tak mari haid, suci seumur hidup lah dia. Itu dia. Maknanya orang ni dikira suci seumur hidup, tak ada haid. Baiklah, para pelajar sekalian, jelas kepada kita. Dan kebanyakannya, maknanya biasalah, kebanyakannya maknanya kebiasaannya, ghalib, ada setengah kitab dia kata wa ghaliban, biasanya wanita ini tempoh haid yang dialami selama 6 ataupun 7 hari serta malamnya. 6-7 hari, seminggu lah kita kata, ini kebiasaan wanita dalam bab haid, lebih kurang dalam 6 ataupun 7 hari. Alhamdulillah. Tengok dalam kitab ni kata, maka dari mana mereka dapat ini? Mereka ambil ini dari mana? Manakala berdasarkan kepada al-istiqra', berdasarkan kepada al-istiqra'. Apa makna istiqra'? Iaitu artinya diperiksa. Artinya diperiksa, maknanya kajian lah. Orang panggil analisa. Jadi ada beberapa hukum yang berkait dengan perkara ini lebih kepada analisa. Lebih kepada analisa. Apa dia analisa? Iaitu apa yang berlaku. Itu dia panggil analisa kan. Apa yang berlaku kepada wanita. Sebab tu anda tengok, para ulama yang meletakkan 9 tahun ini, mereka buat istiqra' kepada orang Arab. Orang Arab ni boleh jadi dia punya body dia cepat besar, cepat dia punya mari haid. Kalau anak-anak kita ni mungkin darjah 6, darjah 5, dah boleh mari haid. Kita kata itu di antara yang kebiasaan. Itu maksud dia istiqra', iaitu diperiksa. Dan tiada ada sakat pada sebanyak-banyak suci dengan ijma'. Sedap bahasa Syekh. Dia kata, dan tiada sakat, tiada had, mana tiada sakat, manakala tempoh maksimum bagi waktu suci tidak ada had, berdasarkan kepada ijma' ulama'. Para jemaah sekalian, kita selalu dengar istilah-istilah yang disebut ini. Ijma' ulama', ittifaq ulama'. Apa beza? Ada sedikit perbezaan. Di dalam perundangan Islam, dia ada asas kepada dasar Islam kita ni 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, sunnah Nabi SAW, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Jadi dia kata dalam kitab ni ada satu masa dia sebut ijma',
Ada masa lain pula dia sebut ittifaq. Macam mana? Bagaimana kita nak faham? Menarik ni. Saya harap para pelajar, pelajar-pelajar kita ni, Masya Allah, Tabarakallah, anda duk perhati tengok sama ada waktu kita mengajar di Dewan, Dewan Syarahan ataupun di Alamanya pun, Alhamdulillah, mencatat dan menulis. Ini di antara sebab kata-kata ulama kita, dia kata al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Ilmu itu macam perburuan, macam hayawan perburuan, wal kitabatu, dan tulisan itulah tali pengikat dia. Supaya kita ingat, ada juga orang cakap, Ustaz, sekarang ni kalau tak tulis pun tak apa, kita sudah ada live sekarang ni. Yang walaupun kami duduk di rumah, kami ikut kuliah ni macam biasa juga kan, ada live. Kita kata Alhamdulillah, ini boleh jadi ini satu qaidun zaman kita, tapi dah live hilang, lepas ni kita nak cari kat mana? Baik. Kita pergi juga kepada tempoh yang sudah ada ijma'. Ijma' maknanya sepakat ulama', contohnya di kalangan sahabat di zaman itu ataupun di zaman tabi'in, sepakat mengatakan hukum ini bahawa tidak ada tempoh maksima bagi suci bagi seorang wanita. Andainya dia tak datang haid, maka sucilah seumur hidup dia. Ataupun dia sudah menopause, sudah tamat dia punya tempoh haid kan. Wanita-wanita ni dia ada tempoh dia. Mungkin umur 50 tahun, mungkin umur 60 tahun dia sudah tamat haid, maka ketika itu sucilah dia seumur hidup. Allah Ta'ala nak beri peluang kepada dia, cukuplah kamu melahirkan anak yang sudah ada ni dibesar-besarkan, yang sudah besar dikahwinkan, yang sudah kahwin dapat cucu, kamu pula menjalankan tugas. Ibu nak menumpukan hidup untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang-kadang sedih juga kan. Ibu, saya ingat dah tua ni dapat ibadat. Di swasta cucu pula kat nenek. Allahu Akbar. Tak apalah, kata apa, itu rezeki kita kan. Zaman sekarang ni zaman orang bekerja, anak-anak kita bekerja. Anak-anak kita terpaksa kadang-kadang bibik tak ada setengah ada bibik, tapi anak pula tak nak duduk dengan bibik. Macam-macam ujian Allah SWT beri. Ataupun bibik tak nak apa, bibik dah tak nak kerja lagi. Kadang-kadang kita ikut dia panggil mutaba'ah, tatabuk dia punya keadaan dunia hari ni, banyak sekali yang terjadi. Maka itulah yang kita kata para jemaah sekalian, Alhamdulillah ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas semua keadaan apa yang berlaku. Baik, kita pergi satu lagi tadi. Yang ni ijma'. Ijma' ni maknanya sepakat keseluruhan para ulama di atas satu hukum. Tak ada siapa khilaf. Itu dipanggil ijma'. Baik, ittifaq ulama macam mana pula? Tak apalah, sekali-sekala saya ambil peluang untuk menjelaskan kepada para pelajar, para jemaah sekalian, istilah-istilah pokok. Kalau kita kata ittafaqul ulama, telah ittifaq para ulama. Jadi ittifaq ni dia ada dua kategori. Satu, ittifaq dalam mazhab. Macam dalam kita belajar fiqh mazhab Syafi'i, ittafaqa ashabuna. Telah ittifaq ulama-ulama kita. Mana ulama kita je ittifaq. Ulama lain tak ittifaq. Contohnya dalam tempoh nifas kita kata. Ulama kita 60 hari. Ada ulama mazhab lain kata tak, maksima 40 hari je. Tak ada 60. Itu maknanya tidak ijma'. Ittifaq dalam kita tapi berbeza dengan orang lain. Sama dalam tempoh tadi. Mazhab kita selagi tak keluar semua baby yang dikandung, masih lagi dikira belum nifas. Tapi ada sebahagian ulama kata sehari sebelum bersalin, sekiranya sudah keluar darah, pecah ketuban kata orang, maka ketika itu dia sudah dikira nifas. Maka kita faham ittifaq bukan semesti semua sekali. Kecuali mereka mengatakan ittafaqa, bersepakatlah ulama dalam 4 mazhab. Boleh jadi mazhab yang kelima, mazhab zahiri tak setuju. Masih ada lagi. Maknanya ittifaq dia tidak keseluruhan. Sama ada ittifaq juz'i, ulama mazhab saja sepakat, ataupun ittifaq ulama al-mazahib, mazhab-mazhab yang lain. Baiklah para pelajar sekalian, cuba tanda. Itu dia kata, manakala tempo maksimum bagi waktu suci ialah tidak ada had berdasarkan ijma' para ulama.
berdasarkan ijma' pada ulama. Dia panggil, ada pun darah, satu lagi darah, dia panggil dam al-wiladah, darah yang keluar bersama dengan anak. Itu dia panggil damul wiladah, darah yang keluar bersama dengan anak. Maka kita mengatakan itu masih lagi belum nifas sebab dia keluar sekali dengan anak. Biasalah kan baby keluar tu, dia keluarlah darah, dia keluar lendir dan macam-macam untuk memproses dia nak keluar. Kalau kering, susah juga jalan kita. Dan kalau kering, kita kata sukar. Sebab apa sukar? Sebab apa sukar? Kerana kita bukan senang kita nak nak berjalan. Lorong dia tidak ada. Kecuali orang keluar melalui tingkap, itu cerita lain. Itu dalam kategori yang lain. Baiklah para pelajar sekalian, sekarang kita tamatlah isu mengenali definisi ataupun hak sempadan haid, istihadah dan nifas. Sekarang ni kita pergi kepada perkara-perkara yang diharamkan dalam tempoh haid. Baik. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, kita dah tahu tadi, kita dah belajar dalam siri yang lepas perkara yang haram dengan sebab apa? Dengan sebab hadas. Ada banyak perkara kan? Dengan sebab hadas tu banyak perkara. Tengok di perkara hadas tu, adakah hadas kecil, kemudian hadas besar. Kita dah bincang dalam siri yang lepas. Cuma di sini ada tambahan lagi, tengok dalam muka surat 584. Perkara yang diharamkan semasa hadas besar, haram berhenti dalam masjid, haram membaca Quran. Ana tak hurai baliklah sebab kita dah hurai dalam. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita. Kemudian ada tambah lagi, perkara yang diharamkan dalam tempoh haid. Ada lagi khusus. Ini dia panggil spesifik ataupun khusus kepada masalah haid saja. Haram ketika berlakunya haid, apa yang kita tak boleh buat? Jawab dia, ana selalu senyum bila jumpa kata-kata seperti ini. Dia kata apa? Setiap perkara yang diharamkan semasa hadas besar juga diharamkan semasa mengalami haid dengan nifas. Habis cerita. Kalau awak nak tahu, rujuk balik kepada bab yang lepas. Yang lepas kita dah sebut dah, tak boleh baca Quran, tak boleh duduk dalam masjid. Itu dia panggil haram semasa hadas besar. Cuma ada tambahan lagi. Kalau kita kata di sana ada dua perkara, ada lagi beberapa tambahan dalam bab khusus spesifik untuk haid. Tandalah kalau sama ada kita nak buat nombor baru ataupun kita kira ini khas untuk haid je, boleh. Baik. Yang pertama, kita tanda di kitab kita ni. Yang pertama, haram melintasi. Haram melintasi di dalam masjid. Makna melintasi, makna kita berjalan dalam masjid. Tidak boleh berjalan dalam masjid jika dikhawatiri akan mengotorkan masjid. Ialah zaman dulu orang panggil zaman tidak ada alat. Sekarang ni sudah ada pek dia, sudah ada, yalah, alat-alat yang moden ni mungkin lebih terkawal lah sedikit kan. Dulu orang pakai dengan cawak, dengan kain, macam-macam lah zaman dia. Zaman kita ni kita kata alat ni lebih ke depan lah. Namun begitu ada juga kebocoran berlaku kan. Ada setengah wanita ni mungkin dia di tengah-tengah haid dia tu banyak keluar darah menyambat. Baik, kalau kita nak kata haram melintasi dalam masjid jika dikhawatiri akan mengotorkan masjid. Tapi kalau tak khawatiri, boleh dia lalu. Lalu, contohnya kita kata masjid ni besar sangat. Masjid kita ni besar sangat. Cuba tengok nombor 48 nota 48. Tengok dalam kitab kita ni di nota syarahan. Muka surat 98 nota 48. Ni saya suka baca. Pandangan ulama dalam masalah ini sama dengan masalah yang berjunub, laki-laki dan perempuan yang duduk atau berdiri
berbaring dan sebagainya dalam masjid, dan harus baginya untuk hanya melintasi, melalui. Kita contohnya kita kata kita nak dari sini nak cross ke sana, boleh kita lalu. Tadilah dengan syarat tuan Syekh kita kata jangan mengotorkan masjid. Harus baginya untuk hanya melintasi melaluinya, sama ada keperluan ataupun tidak perlu. Sama ada kita perlu atau tak perlu. Maknanya kalau perlu ni, contohlah kita kata sebelum kita haid tu kita pergi kuliah kan. Maknanya kita bawa kitab, kita tinggal sini, tiba-tiba kita rasa nak keluar haid, kita pun keluar daripada masjid, pergi ke tandas. Pada waktu itu, rupanya sudah mari haid. Habis macam mana kita ada dalam masjid? Orang dah keluar semua. Kalau ada kawan boleh SMS, tolong keluarkan beg aku tu. Ni orang semua dah balik. Maka boleh dia masuk ambil, tak jadi masalah. Itu makna ada keperluan. Kalau tak ada keperluan, macam setengah orang ni lah, masjid negara ni besar sangat kan. Kita kata macam mana kita nak buat ni? Boleh je kita lalu cross gitu, boleh. Inilah juga pandangan majoriti utama, majoriti ulama. Tengok, pandangan majoriti, maknanya bila kata majoriti, tadi saya sebut ijma', yang kedua ittifaq, yang ketiga jumhur. Satu lagi, jumhur maknanya kebanyakan ulama. Kita kata dalam ulama ni ada 10 orang, 7-nya setuju. 7-nya setuju, 3 tak setuju kan. 7 setuju, 3 tak setuju, maka kita kata itu dia panggil majority. Itu dia panggil majority ulama. Jadi kita kena tulis, itu kategori yang ketiga. Itu yang ketiga. Tengoklah yang ketiga dia panggil majority. Allahul musta'an. Majority ulama mengatakan apa? Mengatakan boleh, apa dia boleh? Boleh lalu. Tengok. Majority ulama, Allahumma salli ala Muhammad, daripada imam yang empat, mana 4 mazhab lah tu. Majoriti ulama daripada 4 mazhab. Mana dalil? Ini menarik. Dalil dia berdasarkan kepada hadis wajjihu hadhil buyut anil masjidi fa inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Nabi kata palingkan rumah-rumah ini, rumah-rumah kamu tu ke arah lain. Maknanya pintu rumah ni jangan buat gini, sebab bila buat macam ni kamu akan lalu ikut ni. Paling ke arah lain, kerana sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid ini untuk perempuan haid dan orang yang berjunub. Itu berdasarkan hadis ini. Hadis ini tengok. Hadis ini direkodkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, dalam dan kitab satu hadis ini adalah sanad dia hasan. Maknanya hadis larangan ini hasan, kerana itulah ramai ulama yang setuju. Baik, ada lagi ulama. Ini kita cuba nak tatbik, kita cuba nak Allahumma salli ala Muhammad. Dia apa makna tatbik? Maknanya nak dari sudut amali, apa yang saya sebut tadi. Kita kata ittifaq ulama 4 mazhab mengatakan tak boleh. Baik, ada lagi ulama yang tidak ittifaq. Nama dia berkata Syekh Daud Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri ini ulama mazhab Zahiri, ulama mazhab Ahlu Zahir, dan Ibnu Hazm dan Al-Muzani. Tuan-tuan tanda siapa dia Al-Muzani ni? Al-Muzani ni sahabat Imam Syafi'i, Al-Muzani, sahabat Imam Syafi'i. Ia adalah harus. Dia kata boleh. Apa dia boleh? Kerana apa? Kerana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa orang Islam itu bukan najis. Orang Islam itu bukan najis.
Baiklah. Orang Islam itu bukan najis. Tak apalah, sesalah masalah kita. Sekarang ni kita faham ke tidak? Kita faham ke tidak yang saya sebut tadi ittifaq, kan? Ijma' seluruh ulama ummah ini sepakat mengatakan solat itu wajib. Tak ada apalah. Itu dipanggil ijma'. Yang kedua dia panggil ittifaq ulama. Maknanya sepakat ulama. Ulama mana? Ulama mazhab ataupun ulama 4 mazhab. Kemudian dia kata pandangan majoriti ulama. Maknanya kebanyakan ulama setuju kecuali Daud. Daud kata tak ada masalah. Sebab apa? Asalnya al-mu'min la yanjus. Orang mukmin itu bukan najis. Oleh kerana orang mukmin bukan najis, maka kenapa kita nak larang? Habis kalau takut dia punya talwisul masjid, kalau takut dia punya Allahumma salli ala Muhammad, takut mengotori masjid, dia pakailah siap-siap dia punya alat yang boleh menyelamatkan keadaan. Wallahu alam, itu satu perbincangan. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya. Kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu tengok dalam kitab kita ni kata haram dengan sebab haid dan nifas segala yang haram dengan hadas besar, dan lalu di masjid jika takut ia mengotorkan masjid. Kalau takut dia mengotorkan masjid, maka tidak tidak dibenarkan. Ini yang kedua ni kita kena bincang sikit. Tengok kitab. Dan apa tu? Haram letak nombor 2 dalam bab haid ini, haram bersuci daripada hadas. Haram bersuci daripada mana? Daripada hadas. Ambil wuduk dan mandi hadas. Tengok penjelasan kita di nota 49 dengan 50. Nota 49 dengan 50 saya sudah letak di dalam kitab kita ni, ada nota 49 dengan 50. Berkata dalam kitab Al-Mu'tamad, ni kitab yang saya baca ni, kitab Al-Mu'tamad di muka surat 119. Al-Mu'tamad dalam muka surat 119, apa dia? Dia kata haram orang perempuan yamna sihatut taharah. Mana tak boleh orang perempuan yang dalam haid pergi mandi taharah. Tengok dia kata nota. Di antara hukum yang berkaitan dengan haid ialah menghalang sahnya bersuci, yakni mandi dengan berwudu niat taharah. Kalau dia nak mandi 4 kali satu hari pun mandi biasa, itu tidak dilarang. Mandi biasa itu tidak dilarang. Yang dilarangnya ialah mandi nak niat hadas, itu tidak boleh. Dalam kitab ni Tuan Syekh kita kata, dan bersuci daripada hadas sebelum tamatnya haid. Tak boleh buat. Sebelum tamatnya haid tidak dibenarkan melakukannya. Kecuali mandi kerana ihram haji. Kita nak pergi haji, kita mandi ihram, itu dibenarkan. Sebab apa? Dan seumpamanya dari jenis amalan yang tidak berkait dengan taharah. Sebenarnya orang nak pergi haji ni tak ada kaitan dengan taharah dia. Kalau tak mandi pun boleh pergi ke Arafah, boleh pergi ke sini. Tetapi sunat kita mandi untuk berihram. Maka boleh juga kita mandi walaupun orang perempuan dalam haid. Dengar ni, muslimat kita dalam haid, dia pergi haji ke, dia pergi umrah ke contohnya, boleh je dia mandi. Seperti mandi untuk kebersihan dan mandi sunat hari raya. Orang perempuan walaupun dalam haid, dia sunat mandi atas rasa sunat Aid, sunat kerana hari raya. Juga haram bersuci dengan niat ibadat selain daripada yang tersebut tadi. Jelaslah di sini bahawa orang perempuan dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, dia tidak boleh bersuci daripada hadas sebab belum cukup masa dia. Aku ni hari-hari ambil wuduk, boleh tak saya ambil wuduk juga? Tidak ada wuduk. Basuh muka, basuh tangan, basuh biasa-biasa je lah. Kira basuh macam rutin kehidupan biasa lah kita basuh.
tapi kita tidak kira apa? Tidak kira bertaharah. Tengok nota lagi. Nota yang ke-50. Nota yang ke-50, sebahagian daripada muslimat ni dia tanya, saya ni Ustaz, setiap kali nak tidur malam, saya akan taharah. Saya akan ambil wudu. Kan sunnah gitu. Jadi bagi orang yang haid dengan nifas ni, sunat ke tidak? Tengok nota. Berkata Imam Nawawi, ittifaq ulama Syafi'i. Ittifaq ulama Syafi'i bahawa tidak sunat berwuduk bagi orang yang haid dan nifas sebelum tidur. Ingatlah, ini satu kaedah. Tidak sunat bagi perempuan yang haid dengan nifas bertaharah sebelum tidur. Ini kerana wudu itu tidak akan memberi kesan kepada hadas itu. Namun sekiranya haid telah kering, maknanya tamak dah dia punya haid, cuma dia nak mandi tu rasa macam tunggu esok lah. Tak, sekali dengan mandi pagi selalu, malam ni tak, malah lagi nak mandi, contohlah kita kata, maka dia menjadi hukum seperti orang yang berjunub, yakni boleh berwudu untuk meringankannya. Kata-kata ini diambil daripada Syarah Sahih Muslim juzuk yang ketiga muka surat 218. Baik, apa yang kita dapat simpulkan di sini para pelajar sekalian? Kesimpulannya yang pertama, bagi orang haid, orang nifas, tidak boleh dia berwudu ataupun dia niat mandi taharah, mandi kerana bersuci, tidak boleh. Tidak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dia dalam keadaan sedemikian. Dia dalam keadaan haid. Maksudnya dalam keadaan yang dia tidak boleh bersuci, tidak boleh bertaharah. Tapi berbeza dengan orang berjunub. Berbeza dengan orang junub. Orang yang berjunub, apa maksud orang yang berjunub? Orang yang, Allahumma salli ala Muhammad, contohnya dia melakukan persetubuhan lah kan. Kemudian dia tak mau mandi lagi. Dia nak tunggu apa? Nak tunggu pagi esok lah. Maka eloknya sebelum tidur dia bertaharah dulu. Tujuan apa bertaharah? Apa tujuan bertaharah? Supaya mengurangkan sikit janabah itu, meringankan sikit janabah. Jadi untuk ini saya masuk sinilah, sebab dalam kitab kita ni Tuan Syekh kita tak huraikan. Contohnya bagi orang yang sudah selesai daripada dia melakukan persetubuhan, kemudian dia nak tidur, boleh je dia ambil wuduk lain, kata di para ulama, ataupun apa? Lil muawadah, ataupun dia nak ulang sekali lagi. Yalah, macam-macam orang ni dia punya cara tak? Kalau nak ulang sekali, elok dia pergi basuh, dia ambil wuduk semula, kemudian dipersilakanlah. Ikut kemampuan masing-masing. Wallahu alam. Baik, kita pergi kepada kitab kita ni. Saya nak habiskan sesi yang pertama ni dalam bab haid. Rasulullah baik, haram dia bersuci melintas masjid, haram dia bersuci daripada hadas, dan haram juga dia berpuasa. Dia berpuasa tak boleh. Haram dia berpuasa. Untuk orang haid, berbeza dengan orang junub. Orang junub boleh berpuasa. Contohnya kita kata, orang laki-laki dengan perempuan ni melakukan persetubuhan, kemudian dia tidur. Dia kata nanti bangun sahur nanti kita mandilah, kan? Nanti bangun sahur nanti kita mandi. Bila dia bangun sahur nanti, tak sempat pula kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Apa tak sempat? Tak sempat nak mandi. Waktu dah semput. Nak sahur, nak subuh tadi. Jadi kalau makan sahur, mandi dulu tak sempat sahur. Mandi dulu tak sempat sahur. Macam mana kita nak buat? Sahur dulu, tak ada masalah. Sudah sahur, orang azan subuh, pergi mandi, sah puasa dia. Tapi bagi orang yang haid, tidak boleh berpuasa dalam keadaan haid. Itu perbezaan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan kena ambil perhatian lah, berbeza di antara junub dengan haid.
Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang direkodkan oleh Bukhari Muslim, alaisa iza hadat lam tusalli wa lam tasum. Jadi orang perempuan bila dia haid, dia tak boleh solat dan tak boleh puasa. Hadis ni panjang sebenarnya. Kalau saya rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh baca je dalam dalam nota kaki kita nombor 51 tu. Hadis yang panjang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berceramah kepada siapa? Pada hari raya. Ada hari raya Nabi kata orang perempuan ni naqisatu aqlin wa din. Dari sudut akal dia dalam bab persaksian kurang daripada laki-laki. Dari sudut agama juga kurang. Jadi orang tanya, "Ya Rasulullah, macam mana agama? Kita lebih warak daripada laki-laki lah Rasulullah. Kami jaga betul-betul kan. Tapi kenapa pula awak ni kenapa Rasulullah sebut macam ni?" Nabi kata, kurang agama bagi wanita itu bukan ke waktu dia haid, dia tak boleh puasa. Dia tak boleh solat. Jadi 2 minggu tak puasa ni lama. Nak banding orang lain, orang lelaki yang tak ada cuti. Itu maksud kurangnya agama. Bukan wanita jangan rasa ini diskriminasi lah. Kenapa kata kita kurang agama? Kami ni suami itu sungguh malah baca Quran tak? Ya muslimat ni rajin. Saya ingat waktu kita mengajar di Dewan Utama Masjid Negara, mungkin 3/4% diisi oleh wanita. Macam mana? Maksud dianya, oleh kerana wanita waktu haid, waktu dia nifas, dia tak boleh solat dan tak boleh puasa. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian, wajib bagi perempuan yang mengalami haid mengqadhakan puasa tetapi tidak perlu mengqadhakan solatnya. Kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kena puasa, kena qadha solat, maknanya tiap bulan 2 minggu contoh. Habis 2 minggu duduk qadha solat, kita kata itu membebankan wanita. Kalau solat hari-hari 5 kali je, tapi kalau kena 2 minggu berapa kali kena qadha? Maka Allah SWT yang maha berkuasa, yang maha kaya, dia wajibkan wanita qadha puasa sebab mungkin 10 hari dia cuti, tapi dalam masa 10 bulan lagi, 11 bulan, takkanlah awak tak boleh apa? Tak boleh nak qadha kan dalam masa 1 hari 1 bulan pun cukup dah. Ini macam mana pula tak boleh? Maka Imam Muslim meriwayatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan datang jumpa dengan Aisyah. Dia tanya macam mana keadaan dia? Panjang hadis ni, tuan-tuan tengok dalam nota kaki. Maka Aisyah kata, "Fa nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah." Kami diperintahkan untuk mengqadhakan puasa dan tidak diperintahkan kami supaya mengqadhakan salat. Jadi alhamdulillah orang perempuan kena qadha puasa tapi tak perlu qadha salat. Ada antara lagi tanda. Tadi kita sudah 3, 1 2 3 4. Yang keempat dalam tambahan kepada haid ini, haram bersentuhan kulit antara pusat dan lutut, yakni bersetubuh. Ibarat kata pusat dan lutut, bukan daripada lutut tak boleh sentuh. Yang tak boleh sentuhnya Allah Taala sebut dalam Al-Quran, fa'tazilun nisaa fil mahid. Oleh itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang haid. Maknanya tak boleh bersetubuh dan tak boleh di tempat keluar haid. Di kawasan-kawasan sekitar itu sekiranya seorang suami itu mampu mengkontrol, jangan terperangkap masuk ke dalam gaun kata orang, boleh je sekitar. Tapi kalau rasa bahaya, pergilah kawasan lain yang lebih selamat, insya-Allah. Saya guna ayat yang orang panggil lebih lunak lah kan. Ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Yang kelima, haram menjatuhkan talak. Kerana ia melambatkan tempoh iddah. Tengok nota di bawah. Melafazkan talak ke atas isteri yang berada dalam haid adalah haram. Ini dinamakan dalam istilah fiqh talak bid'i.